Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kasih seuntai rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berhormat dari penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Buku adalah kunci kepada kebijaksanaan. Buku adalah pintu dunia keseronokan. Buku adalah jalan menuju kejayaan. Buku adalah sahabat. Bersama-sama saya yang berbahagia, Dr. Noh Hisham, penulis sebagai hasil karya pengenalan kaedah penyelidikan Islam, gagasan dan amalan yang pernah memenangi anugerah Buku Negara 2019 bagi kategori Buku Islamik Terbaik. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Sama-sama kita dengarkan bicara indah dari hati penulis. Boleh Doktor rumuskan secara keseluruhan mengenai intipati kandungan buku ini dari aspek pengenalan, kelebihan dan keseluruhan karya ini. Silakan yang berbahagia, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengurusi. Terima kasih juga kepada pihak penerbit UMK kerana memberi ruang dan peluang untuk saya menceritakan salah satu daripada penulisan saya yang berjudul Pengenalan Kaedah Penyelidikan Islam, Gagasan dan Amalan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit UMK pada tahun 2018 dan alhamdulillah dengan izin Tuhan telah mendapat anugerah Buku Negara dalam kategori buku Islamik pada tahun 2019. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui kenapa buku ini ditulis. Saya rasa penting maklumat ini. Buku ini ditulis kerana penulis merasakan ada dua faham asing ataupun ideologi asing yang banyak merosakkan sistem pendidikan umat Islam pada hari ini, termasuklah dalam bidang penyelidikan. Kenapa saya katakan begini? Kerana kalau kita perhatikan penyelidikan dalam berbagai disiplin ilmu itu, dari segi hala tuju dan juga hasilnya, semacam terpisah-pisah antara satu sama lain. Hasil penyelidikan dalam bidang pengajian Islam semacam tidak bertemu, tidak ada titik temu dengan dalam bidang penyelidikan sains sosial dan kemanusiaan, begitu juga dalam bidang sains tabi'i dan juga sains terapan. Oleh kerana itu saya merasakan bahawa pentingnya untuk kita mengangkat satu tema baru dalam penyelidikan yang kita namakan sebagai penyelidikan Islam. Penyelidikan Islam dalam penulisan ini bukan bermaksud penyelidikan yang hanya khusus untuk pengajian Islam. Bukan. Tapi penyelidikan untuk semua disiplin ilmu yang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip ajaran Islam ataupun mematuhi prinsip-prinsip epistemologi ilmu dalam Islam. Itu maksudnya. Dan kalau kita lihat, buku ini mengandungi 9 bab yang boleh dibahagikan kepada 3 tema besar ataupun 3 bahagian besar. Bahagian yang pertama iaitu bab 1 sehingga bab 3 ini menceritakan tentang pengenalan kenapa asas-asas pentingnya penulisan ini. Penulis secara cepat cuba untuk menceritakan bagaimana hubung kait antara konsep ilmu, kebenaran dan juga penyelidikan. Ilmu itu sangat berkait dengan kebenaran dan kebenaran itu dicapai melalui penyelidikan. Jadi sepatutnya semua bidang ilmu akan terkesan dengan kesemuanya ini. Dan dalam bahagian ini juga penulis menceritakan tentang bagaimana seorang Muslim itu akan sentiasa berkait ataupun melihat sesuatu perkara menurut lensa tasawur Islam. Dan sebagai seorang penyelidik Muslim, dia sentiasa dibimbing dalam konteks hubungan antara metodologi dan epistemologi. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak terpisah. Oleh sebab itu, penyelidik Muslim
dalam bidang apapun kajiannya, disiplin keilmuannya, sentiasa akan mengaitkan dirinya sebagai seorang Muslim yang terikat dalam epistemologi Islam. Itu adalah secara keseluruhan dalam tema 1. Dalam tema 2 pula, penulis mula menyorot usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum ini. Sebenarnya ini bukanlah usaha kali yang pertama. Telah pun dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam yang lain. Tetapi dia kurang diberi tumpuan. Ya. Sebagai contohnya, dikemukakan kaedah penyelidikan Islam oleh Louis Sophie. Begitu juga dengan tokoh Ibrahim Rajab. Kedua-dua tokoh ini telah pun mencadangkan kaedah-kaedah penyelidikan Islam untuk berbagai bidang ilmu. Dan dia lebih dikemaskinikan lagi oleh seorang sarjana tempatan, iaitu Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh, yang mengaplikasikan kaedah ini di institusi yang ditubuhkannya di USM ataupun ISDA. Dan saya sebenarnya sangat terutang budi dengan profesor ini, dan kita telah menjemputnya datang ke UMK untuk berbincang dengan kita. Dan hasilnya ialah kita telah mencadangkan satu kaedah penyelidikan Islam dengan gaya Jabatan Sains Kemanusiaan UMK. Inilah yang dikatakan sebagai produk hasil terakhir daripada penulisan ini. Dan kaedah ini memang digunakan oleh saya sendiri dan juga beberapa orang rakan di UMK ini. Jadi secara keseluruhannya penulisan ini adalah suatu usaha untuk menghidupkan satu gagasan besar yang saya namakan sebagai gagasan pendidikan bersepadu yang cuba untuk menyatukan semula konsep ilmu naqli yang berasaskan wahyu dengan ilmu akli yang berasaskan kepada pemikiran dan pengalaman manusia. Jadi alhamdulillah pengiktirafan buku ini semacam menyemarakkan lagi lah semangat saya untuk terus memperjuangkan gagasan pendidikan bersepadu di tanah air ini. Saya kira itulah secara keseluruhan resensi buku pengenalan kaedah penyelidikan Islam. Tak lupa juga saya ingin merakamkanlah ucapan terima kasih banyak kepada pihak penerbit UMK kerana memberi peluang dan ruang untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Pembangunan Buku Negara dan juga Majlis Buku Kebangsaan Malaysia kerana memilih buku ini untuk menerima anugerah buku negara dalam kategori buku Islamik. Setakat itu saya rasa, Puan. Terima kasih Doktor di atas bicara sebentar sahaja tadi. Intipati yang cukup lengkap. Diharapkan buku ini dapat memberi sumbangan bermakna kepada para pembaca. Saya akhiri dengan ucapan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Hisham, kepada semua pencinta ilmu. Terus duduk di rumah dan kekal aktif dengan membaca bersama yang tersayang. #kita jaga kita, #kita jaga keluarga kita, #ingat buku, ingat penerbit UMK. Sekian.